Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kahar. Ini agenda awani dalam kita menunggu debaran pembentukan kabinet dan apa yang kita sedia maklum setakat ini, gabungan yang menerajui kerajaan perpaduan terdiri dari Pakatan Harapan dengan 82 ahli parlimen, Barisan Nasional dengan 30 ahli parlimen, GPS 23 ahli parlimen, GRS 6 dan juga yang lain-lain termasuk warisan ada 7 ahli parlimen. Dari jumlah kesemuanya ini sudah melebihi angka 2/3 jumlah keseluruhan ahli parlimen yang membentuk parlimen negara kita Malaysia. Tetapi koalisi ini bukan satu koalisi yang biasa, satu perkara yang mungkin tidak pernah difikirkan oleh pendokong politik dan juga penganalisis politik termasuk rakyat Malaysia, tetapi kita perlu bergerak ke hadapan dan memberi ruang kerajaan ini berfungsi, dan apa yang kita mahukan juga berkaitan dengan pembentukan kerajaan dalam masa yang terdekat ini, iaitu pembentukan kabinet, begitu juga dasar-dasar polisi-polisi yang pastinya akan mesra rakyat, iaitu berkaitan dengan kos sara hidup, berkaitan mengurangkan inflasi, menaikkan taraf ekonomi rakyat, membuat polisi-polisi mencipta lebih banyak peluang pekerjaan yang berpatutan dari sudut upahnya. Begitu juga reformasi institusi yang sudah lama tertangguh. Mungkin ada 2-3 perkara yang sudah pun dilakukan dalam pentadbiran yang lalu, tetapi ramai beranggapan inilah masa yang terbaik. Dengan dukungan yang besar ini, kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu mengambil peluang untuk melakukan lebih banyak reformasi institusi. Jadi menjelang ataupun debaran menjelang pembentukan kabinet ini, saya bersama dengan saudari Maha Balakrishnan yang tidak asing lagi berkaitan hal-hal parliamentary dan juga governance, seorang fellow penyelidik di Pejabat Asia UN Sustainable Development ataupun SDSN Asia di Sunway University. Terima kasih Maha Balakrishnan atas masa yang diberikan pada malam ini. Ya, selamat petang dan terima kasih ya atas undian. Ya, Maha, kalau kita lihat keunikan kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10, adakah ini satu cabaran sebenarnya? Kerana format-format ini tidak pernah berlaku sebelum ini, walaupun kemungkinan ada sedikit sebanyak format selepas langkah Sheraton, iaitu kerajaan di bawah Tan Sri Muhyiddin Yassin, tetapi tidak jelas apakah nama gabungan tersebut. Begitu juga di bawah Perdana Menteri ke-9 yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri. Bagi Maha sendiri melihat secara dekat perkembangan politik pasca Pilihan Raya Umum ke-15, apa yang boleh dikatakan? Ya, saya rasa bahawa apa yang sedang berlaku sekarang ni di Malaysia merupakan satu kejayaan sistem demokrasi kita. Pada masa ini ada tiga perkara yang sedang berlaku pada masa yang sama. Pertama sekali, proses pendemokrasian kita sedang memacu ke arah pendemokrasian. Kedua, sistem persaingan parti, sistem persaingan berbilang parti, ya, merupakan satu fenomena baru untuk Malaysia. Dan ketiga, masa ini merupakan satu masa yang penting, ya, untuk mengukuhkan sistem parlimen berperwakilan dan juga pemerintahan bertanggungjawab ataupun representative democracy dan responsible government. Jadi saya harap semua pihak akan mengambil kesempatan situasi ini untuk mengukuhkan lagi bukan saja institusi-institusi penting seperti eksekutif, parlimen dan kehakiman, tetapi juga perkara-perkara lain yang berkenaan dengan sebuah sistem demokrasi seperti hak kebebasan untuk bersuara dan sebagainya. Ya, dari aspek itu, itulah idealnya dan aspirasi ramai termasuk media juga pendokong demokrasi matang dan juga demokrasi berparlimen di negara kita. Tetapi rencamnya kerajaan yang ditubuhkan ini adalah satu cabaran juga, kerana pelbagai parti ini ada teori, ideologi politik mereka yang berbeza. Barisan Nasional dengan UMNO dengan cara melihat negara dari worldview negara yang berdokongkan Perlembagaan Melayu Islam yang sudah lama dilaksanakan oleh UMNO sejak merdeka.
Begitu juga dengan Pakatan Harapan, mereka menjadi pembangkang sejak sekian lama dan dapat menumbangkan kerajaan BN pada 2018 tetapi tidak lama hayatnya selama 22 bulan. Begitu juga Blok Borneo. Blok Borneo sebahagian hayat mereka lama dalam komponen Barisan Nasional tetapi pola politik berubah selepas 2018 mereka mengangkat hak-hak yang sudah pun dihakis dalam Perjanjian Malaysia MA63. Jadi tetapi yang eloknya ataupun yang cantiknya dalam koalisi ini, kepelbagaian itu. Kepelbagaian teori politik mereka ataupun ideologi politik mereka, kepelbagaian kaum dan juga wilayah sudah pun terselah dengan pembentukan kerajaan ini. Adakah itu sebagainya yang boleh dianggap sebagai common ground yang perlu disuburkan dan boleh dijelmakan dalam kabinet yang akan dibentuk tidak lama lagi, Maha? Bagi saya, sebuah kabinet ataupun sebuah gabungan kerajaan dengan betapa banyak kepelbagaiannya, faktor-faktor yang pelbagai dari segi ideologi, dari segi sama ada mereka menerima sistem ataupun ideologi kiri ke kanan. Gabungan seperti itu memang ada kebaikannya tetapi ada juga kekurangannya sebab mungkin dari segi membuat dasar, ya, membuat policy tentang ekonomi, tentang isu-isu sosial, isu-isu security, mungkin kita akan nampak percanggahan. Tetapi bagi saya ini merupakan satu peluang yang unik untuk Malaysia disebabkan walau apapun kedudukan ideologi, walau apapun pendekatan parti-parti politik tentang isu regional ataupun isu identity politics, ada satu perkara yang memang penting untuk kesemua parti pada masa ini. Dan itu ialah untuk memastikan bahawa sistem demokrasi kita diperbaiki. Dijadikan lebih telus, dijadikan lebih dipisahkan kuasa, ya, dengan lebih jelas di antara pihak kerajaan dengan institusi-institusi lain sebab pada masa ini kesemua parti politik mempunyai kuasa persaingan yang hampir sama. So this is why this is a key point of our democratization process. Never before have we seen a situation where all the parties are of equal power. Ya, sebab itu satu isu yang memang akan menjadi isu yang sentral ataupun yang boleh menggabungkan semua parti adalah bagaimanakah proses demokrasi kita, proses pilihan raya kita boleh diperbaiki supaya semua pihak diberikan peluang yang sama untuk bersaing di dalam sistem politik ini pada masa depan. Maha, adakah Maha merasakan di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang sinonim dengan prinsip reform yang diperjuangkan sejak dipecat dari jawatan eksekutif Timbalan Perdana Menteri 1998 hinggalah beliau diangkat Perdana Menteri ke-10 hari ini mampu mengadun baikkan semua fraksi ini, identiti politik ini dalam satu kerangka demokrasi baru? Well, I think Datuk Seri Anwar Ibrahim has a lot to prove. He has a lot to prove. He has been waiting for this for a very long time. Saya rasa memang kita akan lihat ada percanggahan di antara prinsip dengan realiti politik. Yeah, we've already seen it. Kita sedang menyaksikan isu ini dalam isu pelantikan menteri, ya, pelantikan kabinet. Dan saya yakin kita juga akan berdepan dengan isu ini dalam masa terdekat bila kita bincangkan isu bajet, ya. Dan apakah alokasi kepada umpamanya kepada Sabah dan Sarawak berbanding dengan alokasi kepada Semenanjung, ya. So there is no doubt that there will be conflicts. Tapi bagi saya, ya, dan
isu-isu yang penting kepada saya dan penyelidikan saya. Yang saya nak lihat moving forward, yang saya nak lihat adalah bahawa kita, namun sesiapa pun ya yang menang pilihan raya yang akan datang, kita seharusnya menggunakan 5 tahun ini untuk memastikan bahawa sistem kita stabil dan sistem kita kukuh, supaya yang menang takkan menang semua dan yang kalah takkan kalah semua. Ya, itu mantra yang sepatutnya dalam situasi yang kita hadapi pada hari ini. Tetapi dari ideal reform yang diperjuangkan oleh Pakatan Harapan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan real politik akan sedang diuji pada ketika ini apabila pelantikan menteri-menteri kabinet. Jadi di mana the thin line yang perlu kita perhatikan? Ya, so kalau kita lihat isu pelantikan menteri ke kabinet, terutamanya isu tentang ahli-ahli parlimen yang sedang menjalani pendakwaan jenayah, ya. Saya setuju dengan pendapat yang diutarakan oleh para pakar politik yang lain, bahawa ahli parlimen yang sedang menghadapi kes-kes jenayah harus dikecualikan daripada memegang jawatan kabinet, ya. Mengapa? Sebab sebagai seorang menteri, seorang ahli parlimen akan mempunyai kuasa untuk mengagihkan wang dan dana, kuasa untuk mengagihkan kontrak kerajaan, untuk mengagihkan jawatan-jawatan dan sebagainya. Ya, apa yang dirisaui ialah bahawa seorang menteri dalam kedudukan tersebut mungkin akan mempunyai peluang ataupun mungkin akan mengambil kesempatan untuk menggunakan kuasanya untuk mempengaruhi pendakwaan di mahkamah. Nah, isu ini bukannya satu andaian, ya, ataupun satu persoalan teoretikal, sebab di dalam kes-kes berkenaan dengan 1MDB yang sedang dibicarakan sekarang di mahkamah, ya, kita semua dapat menyaksikan secara live, ya, bagaimana kuasa seorang pemerintah boleh disalahgunakan untuk kepentingannya sendiri. Dan ada satu lagi isu yang berkaitan, ya, iaitu pada masa ini badan eksekutif masih lagi boleh dikatakan masih lagi mempunyai kuasa kawalan ke atas proses pelantikan hakim-hakim. Dan jadi kalau keputusan pendakwaan atau kes mahkamah menyebelahi ahli parlimen, ada kemungkinan bahawa ketelusan keputusan tersebut akan dipersoalkan. Ya, dari susulan dari respon itu Maha, kerana real politiknya mungkin agak sukar juga kita perlu menolak pelantikan mereka yang sedang menjalani pendakwaan di mahkamah dengan kes jenayah dan rasuah misalnya. Tetapi real politik juga kita tahu Datuk Seri Anwar Ibrahim memerlukan konsensus untuk pelantikan tokoh-tokoh besar dalam komponen parti yang mendukung beliau seperti Barisan Nasional dari GPS ataupun GRS. Jadi adakah dengan pelantikan, kita tidak tahu bilakah pelantikan akan diumumkan, tetapi kalau jika pelantikan itu ada di kalangan mereka yang sedang melalui perbicaraan di mahkamah, apa impaknya? Impaknya mungkin kepada kepercayaan rakyat Malaysia, confidence and trust, of the people in the new administration. So I think that will be a huge problem. Tapi saya faham sememangnya memandangkan ini adalah sebuah kerajaan gabungan, campuran gabungan dengan pelbagai gabungan di dalamnya, ya. Kita boleh lihat, ya, bahawa semasa pentadbiran Tan Sri Muhyiddin dan juga Ismail Sabri, satu masalah penting yang menjadikan kedua-dua pentadbiran tersebut tak stabil, betul, ialah bahawa ketua-ketua setiap parti politik termasuk UMNO
tidak duduk di dalam kabinet. Ya, jadi masalahnya ialah bila keputusan dibuat tentang dasar-dasar dan polisi-polisi, sokongan dan penglibatan kesemua parti politik tidak digaranti, wasn't guaranteed. Ya, jadi apa yang kita boleh saksikan selepas itu ialah bahawa pihak-pihak politik dari luar kabinet, dari luar kerajaan akan mengkritik kerajaan. Ya, jadi I can see why it is important for Datuk Seri Anwar to consider ahli parlimen yang mempunyai kes jenayah, yang menghadapi kes jenayah pada masa ini. Tetapi bagi saya, kalaupun Datuk Seri Anwar merasakan bahawa beliau tidak ada pilihan lain, ya, tapi untuk memberi jawatan, katakan kepada Datuk Seri Zahid, ya, pada pendapat saya, jawatan tersebut tidak seharusnya melibatkan sebuah portfolio yang substantif. Ya, itu penting. Jadi you can have him in the cabinet to make sure that he is there when decisions are made. You have him there so that he gives his approval for decisions. Tapi kita kurangkan kawalan or control or power yang diberikan kepada seorang yang menghadapi kes-kes jenayah untuk reduce the risk bahawa dia mungkin akan menyalahgunakan kuasa tersebut. Menarik. Untuk bergerak ke hadapan, jika kabinet dapat dibentuk dalam masa yang terdekat, mungkin untuk memberi satu lagi trust, confidence kepada publik ataupun rakyat, kalau itu tidak ada pilihan Datuk Seri Anwar, adakah wajar antara langkah awal kabinet dan juga pentadbiran Datuk Seri Anwar adalah meminda ataupun mengusulkan satu pendekatan iaitu memisahkan kuasa pejabat peguam negara dengan pejabat pendakwa raya, kerana itu juga yang dimahukan oleh beliau dan juga PH ketika kempen pilihan raya, dan kita tahu itu antara reform institusi yang dilaungkan selama ini. Adakah itu kewajarannya disegerakan? Yes, of course. I think that reform is important. Ya, saya setuju bahawa kuasa pendakwaan harus dipisahkan kepada satu badan yang lain, ya, kepada pejabat pendakwa raya negara. Sebab di bawah perkara 145 perlembagaan, ya, kalau dibaca bersama dengan perkara 40, kalau tidak silap saya, sebenarnya jawatan peguam negara merupakan sebuah jawatan politik. Sebab beliau dilantik secara tidak langsung oleh Perdana Menteri. Maka memang ada risiko bahawa pendakwaan kes-kes terutamanya yang melibatkan ahli politik mungkin akan dipengaruhi oleh konflik of interest, ya, percanggahan kepentingan. Tetapi isu kuasa peguam negara saya rasa tidak boleh dipisahkan daripada masalah-masalah lain di dalam institusi-institusi kawalan kita seperti SPRM dan juga polis. Ya. So, jadi bagi pendapat saya, reformasi harus dilakukan serentak, ya, kepada at least kepada institusi peguam negara dan juga SPRM. Ya. Pelbagai parti telah memberikan cadangan, termasuk kumpulan rentas parti mengenai integrity, governance dan anti rasuah. I was a member of that APPG, dan kami telah membuat pelbagai cadangan, ya, termasuk untuk lembaga penasihat SPRM diberikan autonomi untuk mengawasi pentadbiran dan operasi SPRM, dan juga supaya proses pelantikan lembaga penasihat tersebut dikeluarkan daripada pengaruh langsung ataupun kawalan langsung Perdana Menteri. Dan satu lagi cadangan kita yang saya fikir sangat penting adalah untuk memastikan bahawa sama ada lembaga tersebut ataupun SPRM secara direct, secara langsung, harus juga jatuh di bawah kawal selia, kuasa kawal selia Parlimen.
Ya. Untuk kita akan pantau tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh Perdana Menteri dan barisan kabinet baru beliau tak lama lagi. Tetapi untuk menjadikan proses semak dan imbang secara kredibel dan efektif dengan kerajaan pentadbiran baru ini, nak ataupun tidak, kita sudah lihat modelnya sudah pun dilakukan dalam sesi yang lalu antara MOU ataupun CSA antara pejabat Perdana Menteri atau Datuk Seri Ismail Sabri dengan Pakatan Harapan iaitu pembangkang, dan kita lihat ada kestabilan yang ditunjukkan dan banyak kejayaan juga. Tidak boleh dinafikan beberapa rang undang-undang penting diluluskan dengan hampir sebulat suara oleh members of parliament. Jadi adakah untuk sesi ini Datuk Seri Anwar dan juga barisan kabinetnya yang memperjuangkan reform institusi untuk memperkasakan lagi, dan saya rasa ini juga antara forte ataupun bidang kajian yang sentiasa diangkat oleh Maha Balakrishnan berkaitan dengan Parliament Service Act. Adakah ini juga perlu dijadikan keutamaan? Oh ya, sudah pasti sebuah Akta Perkhidmatan Parlimen wajib diluluskan secepat mungkin supaya ia boleh dikuatkuasakan di dalam parlimen ini juga, ya, parlimen ke-15. Dan akta tersebut harus merangkumi semua aspek termasuk aspek pentadbiran, aspek operasi dan juga kewangan yang melibatkan parlimen. Apakah yang akan tercapai ya kalau kita menguatkuasakan dan melaksanakan satu Akta Perkhidmatan Parlimen? Pertama sekali, isu pelantikan, isu gaji, isu kenaikan pangkat pegawai-pegawai parlimen tidak lagi akan dikawal oleh pihak kerajaan, right? So this will give them more freedom, less conflict of interest. Termasuk juga jawatan yang terpenting sekali di parlimen, iaitu jawatan setiausaha Dewan Rakyat dan setiausaha Dewan Negara, ya. Tetapi sebuah Akta Perkhidmatan Parlimen hanya akan membaiki struktur parlimen, ya. Perubahan dan reformasi juga diperlukan untuk meningkatkan keupayaan functional capacity ahli-ahli parlimen, ya, terutama sekali blok pembangkang dan blok penyokong kerajaan, the backbenchers. So bagaimana kita nak apakah pendekatan yang harus diambil, ya? Bagi saya, kita harus mengkaji apakah tugas-tugas dan peranan utama sebuah parlimen di dalam sebuah demokrasi. Lepas itu kita perlu mengkaji adakah peraturan dan tata cara parlimen yang sedia ada cukup atau tidak untuk memberikan keupayaan yang diperlukan kepada ahli-ahli parlimen untuk menjalankan tugas dan peranan mereka, ya. Nah, bagi saya pada masa ini kita dah lihat dengan jelas from the last parliament, ya. Ada bagi saya satu perubahan yang kritikal ataupun maybe I should say satu reformasi yang penting adalah untuk mewujudkan ataupun membentukkan sebuah sistem jawatan kuasa tetap. Ya. Masalah dengan MOU sebelum ni ialah MOU tersebut tidak termasuk pindaan yang diperlukan kepada undang-undang dan peraturan, ya, tidak meninggalkan manfaat kepada parlimen selepas parlimen ke-14. So jadi kita kena memastikan bahawa sebuah sistem jawatan kuasa tetap didirikan yang boleh memantau setiap kementerian dan juga sistem tersebut dan jawatan kuasa tersebut haruslah diberikan kuasa yang secukupnya untuk menjalankan tugas mereka supaya we don't see a repeat of what happened with Azam Baki. Ya. Satu lagi langkah penting pendapat saya ialah bahawa proses penggubalan undang-undang, proses penggubalan RUU pada masa ini memang tak ada peraturan-peraturan yang memastikan bahawa masa yang mencukupi diberikan untuk proses perbahasan. Jadi bagi saya kita harus pertama sekali menyatakan satu tempoh masa tetap untuk setiap peringkat penggubalan RUU, dan kedua kita seharusnya memulakan satu amalan baru di mana setiap RUU substantif dirujuk kepada sebuah jawatan kuasa. Ya. Ini akan membolehkan rundingan awam, ya, atau public consultation dijalankan. Ya.
kita sudah lihat modelnya ketika penggubalan rang undang-undang anti lompat parti, jawatankuasa rentas parti sudah diwujudkan dan workforce yang datang dari kepelbagaian blok pembangkang dan juga penyokong kerajaan itu, termasuk juga komiti yang datang dari para akademia dan juga badan sivil dibawa bersama, menyebabkan akhirnya akta itu walaupun ada blind spot yang tertentu tetapi dapat diluluskan dan dijadikan rang undang-undang akta yang sudah pun diguna pakai dalam pilihan raya umum ke-15 yang lalu. Terima kasih Maha Balakrishnan atas masa yang diberikan. Kita akan berjumpa lagi dalam sesi yang akan datang. Mungkin selepas pembentukan kabinet, banyak perkara yang tak sempat saya ajukan pada malam ini. Jadi sekian saja dalam agenda Awani pada malam ini. Sekian, Assalamualaikum, kita jumpa lagi.